Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita akan sambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu continuity. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, so jap Okey, hari ini kita dah sambung kepada horizontal dan vertical. Sekarang kita akan masuk kepada topik yang terakhir, iaitu continuity. Continuity ni adalah dalam bahasa Melayu kesambungan. Jadi kalau graf ni biasanya kalau kita tengok, biasanya dia akan bersambung, dan kalau graf yang terputus maksudnya dia adalah not continuous. Okey, so kita akan tengoklah macam mana graf continuity dengan discontinuity. Okey, so kita tengok definition kat sini. Continuity ni maksudnya adalah function f yang menjadi continuous pada point x sama dengan a. Katakan kalau a ni adalah nombor dan x ni adalah paksi x. Jadi dia ada satu limit tu, dia akan jadi satu limit untuk continuous. So kita akan tengok dalam satu graf tu mesti akan ada point. Okay, akan ada satu point yang menunjukkan sama ada point tu memberikan graf tu continuous ataupun tidak. Okay, sebab tu kita ada belajar limit. Okay, kita ada belajar limit sebab kita nak tengok sama ada dia continuous ataupun tidak. So graf-graf yang kita tengok sebelum ni, okay, kalau kita tengok graf-graf yang sebelum ni, macam ni graf salingan ni, dia bukan continuous sebab dia terpisah. Ini kita dah nampak dari mata kasar kita. Okay, so graf ni not continuous. Pada mana? Pada x sama dengan kosong. Itu kita panggil dia sebagai discontinuous. Okey, jadi ada satu graf yang continuity. So kita boleh tengok dekat atas. Sangat ni. Tak apalah. Continuity ni macam inilah graf kuadratik. Graf kuadratik ni continuity sebab dia bersambung daripada hujung kiri sampai ke hujung kanan. Dia tak ada pun terpisah. Walaupun dia ada limit. Dia ada limit tapi dia still bersambung. Kita panggil dia sebagai graf continuity. Jadi dia sangat-sangat berkait dengan limit. Dan kita akan tengok lagi dalam sebab dia ada formula continuity tersendirilah. So tiga ni adalah formula untuk continuity. Okay, yang pertama adalah kat sini. Okay, yang pertama maksudnya function f ni define as at x sama dengan a di mana fa tu wujud. Okey, maksudnya limit tu dia bagilah x tu sama dengan berapa, and then bila kita cari nilai tu dia ada nilai. Dia bukan undefined, dia ada nilai. F1 sama dengan berapa. Contohnya F1 sama dengan kosong ke, F1 sama dengan negatif 4 ke, dia ada nilai. Itu kita masukkan bahawa function f tu wujud. Okey, itu syarat yang pertama. Nanti kita akan tengok macam mana syarat ni berlangsung. Syarat yang kedua maksudnya limit tu wujud. Okey, limit wujud maksudnya yang kita belajarlah. Limit dari left side dengan limit dari right side, positif negatif tu wujud. Okey, maksudnya dia kena sama. Limit kiri sama dengan limit kanan, maksudnya dia punya limit tu wujud. Okey, ni kita dah belajar. So dia mesti ada. Syarat ni mesti kena. Kemudian jawapan yang tadi ni, jawapan yang syarat kedua ni, contohnya katakan kalau limit kosong negatif tu sama dengan limit kosong positif, so dia juga mesti sama dengan nilai f sesuatu nilai tu, fx tu dia kena sama nilai. Kalau nilai dia tak sama, maksudnya limit tu bukan continuous. So kita akan tengok macam mana tiga-tiga syarat ni berlangsung. Okay, so ni ada sedikit lagi dia punya huraian, tapi huraian ni agak susah nak faham. So kita tengok je terus contoh dia. Kita buka buku sekali.
Okay, so soalan ni kita tengok find the points of discontinuity if they exist for the following function. Okay, so kalau dia adalah continuous, so macam mana graf dia? So dan macam mana dia punya continuity tu? So kita tengok soalan ni. Okay, untuk f yang soalan A ni, function A ni, x kuasa 2 maksudnya kuadratik lah. Kita tahu x kuasa 2 tu kuadratik. So kita try lakar dulu. Ni paksi y. Okay, kadang-kadang kita kena lakar, kadang-kadang kita tak payah lakar. Ni lakaran ni sekadar untuk kita nampak lah. Soalan ni dia tak suruh lakar pun. Dia just kita nak nampakkan graf tu macam mana. So kita try lakar dulu. Okay, ni graf y sama dengan x squared. Kita nampaklah dia adalah continuous sebab dia tak ada pun terpisah graf ni. Jadi apa kita nak cakap kat sini? Soalan A ni kita cakap function ni adalah continuous So fx is fx sama dengan x squared is continuous. Kita cuma boleh cakap macam ni sahaja sebab dia tak ada pun terpisah. Dia sambung daripada kiri sampai kanan dan kat sini kita boleh cakap ni ayat pertama, ni ayat kedua kita boleh cakap no point. Maksudnya tiada point langsung pun yang menunjukkan bahawa F2 discontinuous. Tak ada pun yang menunjukkan bahawa F2 terpisah. Kita boleh cakap macam ni juga. So pilih satu lah. Okay. Pilih satu ayat. Nak atas ataupun nak ayat yang bawah tu boleh. Kita boleh huraikan lah. Kita boleh interpret ayat ni. Kemudian yang ketiga kita boleh cakap dari segi gambar lah. Kita boleh lukis dari segi gambar. Kita boleh cakap macam mana degree graf. Okay. So untuk graf B ni kita tengok fx menunjukkan kepada modulus x. Maksudnya modulus x ni dia hanyalah sentiasa grafnya positif. Okay, kita ada paksi x. Kita ada paksi y. Okay. So kita cuba kita ingat balik kalau fx sama dengan x, graf dia adalah macam ni. Okay, graf dia adalah macam ni. Ni untuk fx sama dengan x. Tapi sebabkan dia modulus, okay, dia modulus maksudnya dia sentiasa positif. Ingat, positif sentiasa berada dekat atas. Okay, so bila dia berada dekat atas, garisan yang dekat bawah ni kena pantulkan. Garisan dekat bawah ni kena pantulkan ke atas. So nanti dia akan jadi macam ni. Okay, dia jadi macam ni lah something. Lebih kurang So yang ni tak boleh lukis, kena padam. So kena sambung daripada sini ke sini. So graf dia jadi macam ni, bentuk V. Okay, kita panggil dia Y sama dengan ataupun Fx sama dengan modulus X. Okay, di mana graf dia sentiasa positif. Okay, berada dekat atas. Okay, kemudian apa kita nak interpret ayat ni? Okay. Kita boleh cakap bahawa Fx, okay, may not. Ni kita boleh cakap may not. May not ni maksudnya kemungkinan tidak continuous. May not continuous. Dia ada cerita dia tau. Kalau yang ni kita boleh cakap dia yakinlah yang dia adalah continuous sebab dia sentiasa tersambung. Tapi kalau macam ni, dia boleh jadi terpisah sebab kita lukis daripada atas ke bawah, tiba-tiba bawah ke atas. Kemungkinan kalau kita ambil pen, kita lukis macam ni, kita terus jalan naik atas. Ataupun kita ambil pen, kita lukis daripada atas ke bawah, and then kita lepas. Kita lepas tu maksudnya dia discontinuous. Kemudian kita sambung balik, kita tekan pen. Kita tekan pen, sambung balik, and then kita tarik naik atas. Dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi continuous, dia boleh jadi discontinuous. Sebab tu kita cakap graf untuk modulus ni dia adalah may not continuous. Sebab kita boleh lukis dua cara. Kita boleh lukis garisan macam ni terus ataupun garisan putus. Macam ni kita lukis satu-satu. Okay. Dia ikutlah cara kita melakar graf tu. Okay, sebab tu kita kena tengok macam mana kita pegang pen tu
kita tekan tanpa angkat pen. Kita maksudnya kita definition kat situ. Tekan pen tanpa angkat. Tekan je. Ataupun kita tekan, kita lepas, lepas tu kita tekan balik. So macam itulah. So dia ada may not continuous. Kemudian ayat kedua kat sini kita cakap ayat ni kita tak ada ayat kedua lah, kita cuma boleh definition kat sini, kita boleh huraikan sedikit. No need, tak perlu apa? Tak perlu test. Okay, tak perlu uji langsung pun syarat yang 3 tadi tu. Okay, syarat 3 yang definition atas ni. Sekejap ini. Tak perlu test 3-3 syarat ni untuk menunjukkan sama ada di continuity ataupun tidak. Tak perlu sebab kita dah tahu dah dia memang bentuk dia macam ni. Ada modulus, memang kita cakap may not continuous. Dia boleh jadi continuous, dia boleh jadi bukan continuous. So no need to test the conditions of continuity. Okay, untuk kesambungan pada X sama dengan berapa? Okay, X sama dengan kosong lah. Okay, sebabnya dia mungkin terputus pada kosong ni. Okay, dia mungkin terputus pada kosong ni. So X sama dengan kosong lah, kita boleh cakap. Ni X sama dengan kosong. Kita boleh nampak lah X sama dengan kosong tu mungkin adalah satu point yang nampak macam critical. Kita boleh katakan critical point kat sini. Okay, mungkin boleh jadi perubahan point pada X sama dengan kosong. Tapi tak nampak sangat Ini boleh jadi meta. So kita tengok pula graf yang C, dia jadi macam mana. Okay, 1/X ni graf graf salingan. Okay, graf salingan 1/X. So graf 1/X ni kalau tak reti lukis, tak apa, kita boleh tengok Desmos. Okay, buka satu website Desmos ni. Kalau tak reti, kita tengok sajalah. Tapi kalau dalam exam, dalam exam dia just memang kita kena faham lah. Kalau graf 1/X ke 16/X ke apa benda per X ke, bila X tu dekat bawah memang dia akan terpisah. Sebab apa? Sebab bila graf dia dekat bawah dia ada X, maksudnya X tu tak sama dengan kosong. Itu kena ingat. Okay? Ikut dia punya vertical asymptote tu. Kena ingat. Bila X ada dekat bawah, maksudnya X tu tak sama dengan kosong ataupun X tak sama dengan something. Jadi kita kena tahu dia punya graf mestilah discontinuous. Okay. So graf dia akan jadi macam ni. Okay, graf dia bentuk T. Okay, kemudian ni kosong. Okay, graf dia positif kan? Sebab apa? Sebab dia punya X dia positif. So bila positif dia berbentuk meningkat lah, dia berbentuk macam ni. So graf ni mestilah berada antara kawasan A dan kawasan B sahaja. Kawasan C tak ada, kawasan B tak ada So dia hanyalah kawasan positif di mana daripada B kepada A. So kita boleh lukis macam ni saja, lukis ala kadar je. Lukis macam ni sahaja. Okey. Graf salingan. Okay, kalau ingat lagi matematik graf salingan tu, ni matematik yang masa tingkatan 5 tu ala kadar lah macam ni. Okay, kalau kita tengok dekat Desmos pun sama 1/X ataupun 4/X. Semua salingan macam tu. Ataupun 8/X. Okey, lebih kurang je. Okay, so ala kadar je lah lukis macam ni. Kita tulis Y sama dengan 1/X di mana dia punya point terpisah tu pada X sama dengan kosong. So X tak sama dengan kosong tu menunjukkan bahawa F is discontinuity at X sama dengan kosong. Kita boleh bagi tahu macam ni. Okey, ini kita dari segi gambaran sahaja tanpa menggunakan 3 syarat yang kita tengok kat atas ni. Okey, tanpa menggunakan 3 syarat ni. Tak perlu test langsung pun. Okey, tengok gambar je dah tahu. Ataupun tengok graf sahaja dah tahu. Sebab yang ni dia tak melibatkan limit. Okey, dia tak melibatkan limit, dia hanya melibatkan gambaran. Okey. So ini adalah definition definition asal untuk continuity. Boleh faham tak untuk graf-graf 3 ni? Okay.
So kalau boleh faham, ini sekadar definition sahaja, boleh baca nanti. So kita move on kepada example yang seterusnya. Okay, sebab yang tadi tu definition sahaja. Okay. So yang ni. Yang ni kita dah masuk kepada penggunaan 3 syarat tadi. Okay, so kita tengok graf yang macam ni kita panggil graf dua side two-sided ataupun piecewise function. So dia ada macam ni, negatif x dengan x squared ni kita boleh pilih lah. Kalau grafnya daripada x sama dengan kosong tu belah negatif dan x kosong belah positif, dia sebab integer kan. Okay, dia ada left side dengan right side dia. Kita ambil example ni. Kita lukis kat sini lah. Okay, first soalan ni dia suruh sketch dulu. Okay, yang ini kita kena sketch. Sebab soalan ni dia suruh sketch. Okay, nak sketch ni tak apa, jangan risau. Kita ala kadar sahaja. Tak perlu detail sangat. Okay, kita ada dua graf sketch dalam satu graf yang sama. Okay, kita sketch dalam satu paksi yang sama. Dua graf pada paksi yang sama. Sebab satu soalan, satu paksi. Okay. Untuk negatif x ni maksudnya grafnya adalah menurun macam ni. Graf menurun macam ni. Okey, so kita lukis dulu graf menurun macam ni. Kita guna warna biru Okey, graf menurun macam ni. Okey. Tapi dia cakap pada x kurang daripada kosong. Maksudnya kalau x tu daripada kosong kat sini, dia nak belah kiri sahajalah. Left side sahaja ni left side. Lukis pada left side sahaja. Kemudian lukis pada right side menggunakan x squared. Okay, right side pada x squared. X squared ni kuadratik lah. Okay, x squared tu kuadratik, separuh kuadratik. So kalau kuadratik tu berbentuk macam U macam ni, so lukis separuh sahaja. So lukis separuh macam ni lah. Separuh U kat sini. Macam ni. Okay. Lebih kurang lah macam ni. Tak perlu cantik-cantik, tak apa. Macam ni lah. Okay. Lepas tu, apa dia punya ni? Okay, y sama dengan fx. Okay, sebab fx tu dia adalah piecewise function. Kita tak boleh cakap y sama dengan negatif x. Kita boleh cakap y sama dengan fx sahaja. Sebab fx ni merangkumi dua-dua tu. Okay, cumanya, macam mana kita lukis tadi? Kita pakai pen, kita tekan, ambil warna biru ni, tekan, lepas tu kita lepas. Lepas tu kita lukis yang kedua, kita tekan balik pen, kita lepas. Maksudnya kita buat dua kali tekan kita buat dua kali tekan pen. So maksudnya dia akan ada discontinuity kat situ. Dia boleh jadi may not continuous pada x sama dengan kosong. Okey, pada x sama dengan kosong ni lah yang kita lepas pen tadi tu. Okey, so kita anggaplah dekat sini sebagai limit dia. So kita dotkan dia. Okey. So kita tengok kat sini. Kita dah sketch Okey, so macam mana kita nak huraikan dia? Kita bagi tahu bahawa f ataupun function ni is not defined at ataupun is not continuous at x sama dengan kosong. Apa beza soalan ni dengan soalan yang tadi? Yang ini may not. May not ni mungkin tidak continuous sebab dia adalah modulus. Tapi graf yang tadi ni, graf ni bukan modulus. Graf ni adalah dua graf yang berbeza dalam satu paksi. Dia bukan modulus Dia adalah dua graf yang berbeza pada satu paksi. Ini memang sememangnya not continuous. Okey, sebab kita lukis satu-satu. Ini sentiasa sentiasa tidak continuous. So kita cakap f is not defined at x sama dengan kosong ataupun f is not continuous. Okey, ataupun kita boleh cakap f is not continuous at 0. Ini kita dari segi gambaran. Belum lagi masuk kepada tiga condition tu. Continuity pula. Continuous at x sama dengan 0. Kita boleh buat antara dua ayat ni. Okay, kemudian yang B ni sama juga. B ni kita tengok graf dia apa ni? Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Yang ni senang lah nak lakar graf kan.
Okey, katakan yang ni adalah graf dia. Yang ni kosong. So kat sini mungkin 1, sini 2 kan. So kita lukislah graf dia. Macam ni kita lukis graf dia? Kita lukis macam ni warna biru, kita ambil satu pen, kita garis. Lepas tu kita lepas, and then kita ambil lagi pen, kita lukis. So dah 2 kali tekan pen. Ini memang nampak, memang sangat-sangat nampak lah graf ni tidak bersambung. Okay. Cek kenapa graf dia macam ni. Okay. Silap. 1. Oh, dia ada bagi tahu X tak sama dengan 2. Okey, jap ni nak lakar graf ni, kita hati-hati jap. So ni 2 X dengan 2 kan. Okey, pada X sama dengan 2 ni paksi dia adalah 2. Memang dia bukan macam ni jap X tak sama dengan 2 tu maksudnya kat sini kan, contohnya X ni 2. So ni kita buat garisan macam ni. Okey, garisan putus-putus. Dia punya garisan larangan lah. X tak sama dengan 2 tu kan. Ni X tak sama dengan 2. Garisan larangan maksudnya graf pada Y sama dengan 1 tu maksudnya dia tidak melanggar pada sini. Okay, dia tidak melanggar pada sini Sekejap. Ni dot dia Nampak tak dot besar ni? Dia tak akan langgar. So maksudnya yang ni untuk Y sama dengan 1 ni, garisan dia macam ni. Ni garisan dia tak akan langgar pada ni. Dia terputus kat situ. Dia terputus. So dia buat macam mana tau? Bulat dot dia ni macam ni. Bulat tak ada apa ni? Tak ada hitam. Bulat tak ada hitam. Maksudnya macam ni Bulat putih lah senang cerita. Macam ni. Ini maksudnya X tak sama dengan 2. Okey, X tak sama dengan 2. So graf dia jadi macam ni. Dia terputus. Okey. Kemudian pada yang 2 ni, okey, pada X sama dengan 2 ni, so kita nampaklah dia punya dot dia dekat sini. Okey, so dia memang langgar lah. Okey, dia memang langgar. Sebab X sama dengan 2 Okey, ni kita plot sahaja. Kita plot, kita tak payah lukis sebab X sama dengan 2 tu memang ni X sama dengan 2, so Y dia adalah 2. Dua-dua koordinat dia kat sini. Kita tak payah lakar. Kenapa kita tak payah lakar? Sebab X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Kita plot sahaja. X sama dengan 2, Y sama dengan 2, kita plot sahaja. Tak payah lukis. Kalau yang macam ni, X tak sama dengan 2 ni, maksudnya dia boleh jadi X sama dengan negatif 1. X sama dengan 1, X sama dengan kosong, X sama dengan negatif 1. So kita boleh lukis panjang lah macam ni. Sebab dia adalah plot yang sangat banyak. Dia sebenarnya asalnya daripada sini plot sini, plot sini, plot sini, plot sini, plot sini. So kita garisan je lah, kita gariskan sahaja. So graf yang senang cerita lah. Kalau kita nak lakar graf yang ada simbol tak sama dengan ni kita gariskan sahaja. Tapi ingat pada X sama dengan something ni kita kena letak bulat putih. Supaya dia tidak langgar bulat tu. And then kita gariskan, and then kita sambung lagi sikit kat situ. Cumanya kalau graf yang macam ni, X sama dengan 2, maksudnya Y sama dengan 2, kita akan cakap bahawa dia betul-betul berada pada X2, Y2 sahaja. Dia tidak akan berada pada tempat lain. So, kita plot sahaja dekat sini. Itu maksud dia. So, ini lakaran dia. Okay, lakaran dua graf. Dan kita boleh interpret ayat dekat sini. Apa ayat yang kita boleh cakap? Okay, kita boleh cakap. Kita ada 2 ayat F is discontinuous at X sama dengan 2. Okey. Kerana. Okey, kerana because. Okey, because limit. Okey, limit pada yang 2 tadi tu, limit 2 kan? Sebab ni limit dia had dia ataupun garisan larangan dia pada X sama dengan 2. Untuk function fx adalah 1. Ni ni limit dia x tak sama dengan 2 ni maksudnya limit, ini adalah limit. So apa dia punya limit dia?
Limit dia adalah 1. Limit dia adalah 2 dan jawapan function dia adalah 1. Okay, dan dia adalah berbeza. Is different. Okay, is different from F2. F2 tu yang ni lah kita gunakan apa ni? Syarat dia tadi. Mana syarat dia tadi? Ni. Syarat yang pertama ni. Syarat yang ketiga ni. Limit yang X sama dengan 2 tu tak sama dengan F2. F2 kan kat sini. Ni Fx kan. Okay. Fx. So X sama dengan 2 kan. Okay. So kalau F2. Yang ni. F2 ni. Jawapan dia adalah 2. Okay. Jawapan dia adalah 2. Tapi jawapan 2 ni tak sama dengan limit X2. Tak sama Limit X2 kat sini jawapan dia adalah 1. 2 jawapan dia tak sama dengan 1, maka syarat ketiga ni tidak menepati. Okey, syarat yang ketiga ni tidak menepati. Jawapan limit tadi tak sama dengan jawapan F2 tadi. Okey, so 2 tak sama dengan 1. Kita boleh buat macam ni. 2 tak sama dengan 1. So, kita boleh cakap bahawa F is discontinuous. X sama dengan 2. Ni memang definition lagi. Ni masih lagi dalam definition. Sebab tu memang agak susah nak faham. Sebab apa? Sebab nak lakar graf. Sebab nak tentukan dia punya prasyarat dia. Dia memang agak susah nak faham. Tapi nanti kita tengok yang example depan tu kita akan lagi faham lah. So ada apa-apa nak tanya tak untuk soalan example 16? Okay, tak ada Nanti ni baca je. Sebab yang ini memang masih lagi dalam definition. Kita tengok buku je. Apa lagi dalam ni? Sebab buku ni dia banyak definition Ini definition ke? Sekejap. Oh tak, ni baru masuk kepada yang condition ni, condition 2 Condition 2 ni, limit dia exist. Kalau kita perasan yang kita baca kat soalan ni, example 17 ni, nampak tak warna biru ni? Okay, limit dari kiri ni, negatif ni maksudnya left side kan, dengan positif ni right side. Okay, dia mestilah nilai dia sama. Okay, nilai dia mestilah sama, limit kiri sama dengan limit kanan. Maksudnya wujudlah, limit tu wujud. Kemudian, dia juga mesti sama dengan nilai X tu sendiri. Dia mesti sama juga dengan nilai X tu sendiri. Macam tadilah, dia gabung dengan soalan example 16. So, kita tengok macam mana soalan ni berfungsi. Ada lagi tak? Okay, tak ada. Itu saja. Yang ni agak susah sikit sebab dia kebat. Yang ni lah yang soalan yang akan selalu keluar dalam exam. Okay, yang ni. Yang lain ni definition sahaja. Okay, so yang ini macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay. First, sketch the graph. Okay, kita boleh sketch apa je? Kita boleh sketch graf yang atas ni saja, 9x tolak 2 ni. Okay, so ni kita try tulis kat sini, 9x tolak 2. Oops, 9x tolak 2. So graf dia macam ni lah, something. Okay. Okay, dia meningkat sebab graf dia positif. Graf linear graf linear positif. Kita try lah, lakar sahaja. Okay, ni. Okay, kita try lakar macam ni sahaja. Okay, ini adalah 9x tolak 2. Oops. Y sama dengan 9x tolak 2. Okay, yang lagi satu tu biarkan sebab kita tak tahu nak lakar macam mana. So, biar sahaja. Macam mana kita nak cari nilai K? Okay, nilai K ni sebab dia adalah pemalar, constant adalah pemalar. Supaya so that F is continuous. Bila dia cakap F is continuous, maksudnya yang ni memang tak ada ni saja je aku letak sebab benda ni memang kena hafal.
Okey, jadi saja dia letak kat situ. Sebenarnya benda rumus dia ada 3 saja rumus dia. Yang ini formula untuk kita senang nampak lah. Okay. So kita tengok yang 3 tadi ni. Okey. FA is exist. Okey, FA tu wujud Okey, FA tu wujud. Maksudnya X sama dengan 1 tu wujud. Okey, so kita try gantikan syarat yang ni. Okey, sekejap Okay, first, ni syarat yang pertama. X sama dengan 1 kan? So kita gantikan F1. Adakah F1 tu wujud? So kita try 9 kali dengan 1 tolak 2. So sama dengan 9 tolak 2 sama dengan 7. Maksudnya jawapan dia wujud. Okey, wujud jawapan dia wujud. Okey, syarat pertama menepati. Lainlah kalau kita cakap jawapan dia undefined. Undefined tu tak wujud lah. Okey. Ni biasa sentiasa wujud lah, sentiasa betul lah syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Okay, syarat yang kedua, limit tu wujud. Limit tu maksudnya right side mestilah sama dengan left side. Yang ni, yang warna biru ni. Okey, limit yang kiri ni mesti sama dengan limit yang kanan. Kita buat yang tu dulu. Okey. So tengok dekat sini dia ada tata tanda dia. Kiri, tata tanda kiri maksudnya left side, tata tanda kanan ni lebih ni maksudnya kanan. So right side. So kita buatlah. Dia mestilah wujud Okay, tapi yang ni dia dah memang cakap lah. Syarat dia menepati sebab dia adalah continuous. So kita cakap bahawa limit X sama dengan 1 dari kiri dari kiri negatif tu untuk 9X tolak 2 ni mestilah sama dengan limit X 1 yang daripada belah kanan. Yang belah kanan ni jangan ambil function 9X tolak 2, salah. Okey, jangan ambil function belah kiri ni, jangan. Sebab yang belah kiri ni function dia hanya untuk 9X tolak 2 sahaja. Kalau belah kanan, kita ambil function apa? Kita ambil function KX squared. Jangan ambil function yang salah. Okey, tengok tata tanda ni. Okey, ikut tata tanda ni. Kalau yang belah positif, yang right side ni, ambil yang belah kanan punya. Okey, so kita tulis kat sini, dia mesti sama dengan KX squared. Ini syarat yang kedua. So kita ganti je lah macam biasa. Gantikan X sama dengan 1. So 9 kali 1 tolak dengan 2 sama dengan 7. Okey, ni tengok kat sini. Limit kiri sama dengan jawapan F1 tadi. Syarat yang ketiga dah menepati sebenarnya. Nanti kita tunjuk syarat ketiga kita buat syarat. Ya? Negatif 1 maksudnya kat sini. Negatif 1, negatif. Itu baru negatif 1. Kalau 1 macam ni, ada kuasa negatif maksudnya dia still lagi positif. Sebab integer 1 ni, depan dia adalah positif. Yang ni hati-hati sebab kadang-kadang kita tertipu dengan simbol negatif. Negatif yang kuasa yang atas tu, yang terbang tu, itu menunjukkan bahawa ni integer, ni kosong, ni 1. Negatif 1 tu bermaksud dia adalah daripada kiri menghadapi 1. Dia maksudnya menghadapi 1. Dia still lagi positif sebab dia mungkin kat sini kita boleh cakap 0.9 kan. Dia still lagi positif So yang ni sama juga, ganti je macam biasa, jangan risau. Okay, so K kali dengan 1 kuasa 2 dapat berapa? Dapat K. Okay, so hati-hati kita kira macam mana. So sekarang ni kan kita cakap limit kiri sama dengan limit kanan. Sebab bila limit kiri sama dengan limit kanan, maksudnya limit tu wujud. Kan? Limit X 1 negatif Fx sama dengan limit X 1 positif Fx. Maksudnya limit tu wujud. Maksudnya limit tu wujud, exist. Limit exist. Ini syarat yang kedua. So bila dia sama, kita buatlah 7 sama dengan K. Kiri sama dengan kanan.
So apa nilai K? K sama dengan 7 lah. Okay, so kita boleh cakap K sama dengan 7. Kita dah dapat jawapan ni. K sama dengan 7. Okay. Kalaulah kita nak tengok kat syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kita ulang balik. F1 sama dengan 7. Kemudian limit X sama dengan 1 negatif adalah 7. Okay. So sama sama. Kemudian kita tengok lagi. Limit X 1 yang positif adalah berapa? Kita tengoklah. K sama dengan 7 kan. So kita gantikan dengan 7. 7X kuasa 2 lah. Okay. 7X kuasa 2 sama dengan 7 kali 1 kuasa 2 sama dengan 7. So 7 sama dengan 7 sama dengan 7, maksudnya syarat ketiga tu menepati. Itu maksud dia. Syarat ketiga kat sini kita tengok limit dia sama dengan nilai F tersebut. Fx tersebut. Itu maksud dia. So syarat yang ni faham? So syarat yang ketiga ni sangat-sangat berkait dengan syarat yang kedua. Kalau syarat kedua tak ada, maksudnya memang sah dia tidak continuous. Ingat continuous ni dia mesti menepati tiga-tiga syarat. Salah satu cacat tak boleh. Itu sahaja. Okey, contohnya ni dah okey, tiba-tiba ni slack. Ni buat hal. So memang sah kita cakap dia discontinuity. Kalau yang ini salah, memang sah dia discontinuity. Kalau dua-dua betul, tiba-tiba yang last ni pun salah, dia still lagi discontinuity. Dia mestilah tiga-tiga betul baru continuous. Okay, tapi yang paling famous yang macam ni lah soalan yang dua dengan soalan pula. Syarat kedua dengan tiga ni famous. Kiri sama dengan kanan sama dengan F tersebut. Ini paling famous. Ni kena tahu jadi sebab tu kita belajar limit yang sebelum ni, kita belajar kiri mesti sama dengan kanan baru dia wujud. Okay. Dia punya solution dia sampai sebenarnya solution dia ini sahaja. Bila soalan tanya yang macam ni, soalan yang kebat soalan example 17. Okay. Apa solution dia? Solution dia ringkas sahaja. Solution dia ambil yang ni sahaja. Limit kiri kita dapatkan jawapan apa, kemudian limit kanan kita dapatkan jawapan apa, and then kita bandingkan kita dapat K sama dengan 7. Itu sahaja jawapannya. Itu sahaja solution dia. Yang lain-lain ni tak payah buat sebab yang lain-lain ni hanyalah untuk kita tunjukkan macam mana condition dia berlaku. Okay? Itu proof kita. Ni kita punya jawapan. Boleh faham tak? Okay, so rehat dulu 2 minit.
Okey, kita sambung lagi. Okey, yang ini yang melibatkan interval. Apa maksud interval? Interval ni adalah dia punya pintu lah. Pintu dia maksudnya dia punya jarak dia kat mana, dari mana sampai mana. Okey, contohlah. Interval ni kita ada A dengan B. A tu nombor, B pun nombor. Katakan kalau kita cakap, sekejap kita pada ini jap. Okey, katakan kalau kita punya interval, okey, contohnya interval dia adalah nombor negatif 1 dengan nombor 2. So maksudnya contohlah kalau graf, kita lukis graf. Okey, maksudnya kita lukis daripada negatif 1 sampai 2 je lah kita punya jarak graf tu. Itu interval. Okey, sekejap So interval ni contoh ni kosong, ni negatif 1, ni negatif 2, kemudian ni 1, ni 2. Contoh So kalau kita nak lukis Y sama dengan X, graf kita akan jadi macam ni lah. Start daripada negatif 1 ni. Okay, start daripada negatif 1, tarik macam ni, sampailah graf yang sampai 2. Lepas daripada tu kita stop. Maksudnya dia ada pendinding dia ataupun dia ada pintu dia. Dia ada punya had dia. Okay, so itu kita panggil interval. Kita panggil dia, kita ada dua jenis interval. Kita ada dua jenis interval. Yang ini kita panggil dia closed interval. Closed interval kita gunakan dot hitam. Okay, closed interval berbentuk macam stapler ni, ubat stapler ni. Bracket yang tajam Okay, and then kita ada lagi satu interval yang dinamakan macam ni, yang sama juga, tapi kita panggil dia open interval. Open interval ni dia menggunakan simbol kurang ataupun lebih. Yang close kita gunakan kurang dan sama dengan atau lebih dan sama dengan. Cek. Betul tak? Macam terbalik je. Okay, terbalik. Ini kita gunakan simbol lebih ataupun kurang. Yang ini lebih dan sama dengan atau kurang dan sama dengan sebagai open. Okay, kalau macam tu, ikutlah kalau closed maksudnya dia tertutup. Dia tak akan sampai langsung pun pada X sama dengan negatif 1. Pintu dia tutup. Okay, so kita tutup sampai situ. Tapi kalau open, kita buka lah. So, 2 tu boleh sampai lagi. Tapi lebih daripada tu, dia tak terima. Itu open. So, dia ada definition yang lebih dalam lagi. Tapi tak apa. Sebab yang ni pun, dalam contoh ni pun, dia suruh proof sahaja. Biasanya interval ni dia suruh proof. Soalan lah. Soalan dia akan suruh proof. Dan soalan ni memang sangat-sangat susah. So, okay. Kita tengoklah kat sini. Dia ada dua syarat dia. Syarat tambahan je lah. Okay, syarat dia lebih kurang tau dengan syarat yang asal dia. Tapi dia tak sama. Jangan samakan 3 syarat ni dengan 2 syarat yang ni. Okay, so syarat yang pertama ni dia kata F ni akan jadi continuous dalam interval AB. Okay. Dan syarat yang kedua ni adalah limit daripada right side mestilah sama dengan A. Okay, mestilah sama dengan A. Dan limit daripada left side mestilah sama dengan B. Macam mana tu? Okay, kita tengok graf. Okay. Katakan kalau nombor negatif 1 ni kita anggap dia sebagai A. Okay, ni A, ni B. Okay. Dia kata limit daripada kanan. Limit daripada kanan mestilah datang daripada kanan. So, kita buat anak panah datang daripada kanan. Okay. So, dia menghadap ke sana, daripada kanan ke sini, daripada kanan ke kiri. Kita tengok kepada apa? A kan? Okay. So, daripada kanan ke kiri. Kita buat macam ni lah. Okay, kanan ke kiri macam ni. So, dia akan stop sampai mana?
dia akan stop sampai sini. Sebab apa? Graf kita kat mana? Graf kita dalam ni. Dalam lingkungan ni. So kita punya anak panah kemungkinan start macam ni. Limit dia. Kemudian B negatif, maksudnya dia adalah macam ni. Ini B, 2 ni anggap je sebagai B. So dia daripada kiri B negatif maksudnya B dari kiri. So dari kiri menghadap kepada B. Maksudnya macam tu. So dia punya jarak dia mestilah berada di tengah-tengah ni. Dia punya interval macam ni. Dia lain sikit. Tapi tengok daripada segi definition dia agak kurang faham tau. So kita tengok cara jawab dia. Okay, kita tengok cara jawab dia. So biasanya proof. Soalan jawab dia mesti sentiasa proof. Okay, so macam mana kita nak proof? Kita tengok kat sini. Okay. Sekarang ni kita baca if fx. Jika fx sama dengan sud 4 tolak x squared, sketch the graph for y sama dengan fx dan proofkan f tu adalah continuous dalam interval negatif 2 dengan 2. So interval ni adalah close ataupun open. Okay, close sebab dia adalah macam ni pagar yang tajam. Kadang-kadang kan dia ada 2 tau, dia ada macam ni. Negatif 2, lepas tu dia buat macam ni. Jangan pelik sebab dia ada wujud macam ni. Ataupun macam ni, tiba-tiba yang ni tajam. Dia ada macam tu. Dia kadang-kadang macam tu. Nanti kita belajar pada chapter tu macam tu lah. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, cara kita kena sketch dulu. Sketch graph yang ada sud ni. So yang ni agak susah sikit lah nak lukis. So tak apalah. Okay, boleh tengok Desmos. Tapi kalau dalam exam tak reti lukis tak apa. Kita terus buat dia punya jalan kerja je. Okay, so ini kita nak lukis sebab nak kasih nampak lah. So graf dia macam mana? Graf dia macam ni Kalau ada 4 dekat sini. Okay, dan negatif x squared. Kemudian ada punca kuasa. So kita pun cuba kita ambil calculator. Kita EQN dulu. Ambil calculator. EQN. Okay. Nak try sekejap. Kosong. Okay. So kita EQN macam biasa. Kita ambil yang dalam dia sahaja. Yang ni. So A dia adalah negatif 1. B dia adalah kosong dan C dia adalah 4. Ambil je macam biasa. Okay, so EQN degree negatif 1, kosong dengan 4. So kita dapat ni pintasan X 2 dengan negatif 2. So kat sini negatif 2 dengan 2. Cuba try tekan calculator. Dapat tak tekan calculator? Okay. Alright. Tapi kalau guna calculator yang ni, yang lama punya, okay, yang ni senang lah. Tekan mod, tekan kali, dapat jumpa EQN. Lepas tu pilih sebelah kanan, ada perkataan degree. Okay, lepas tu pilihlah negatif 1. Oops. Lepas tu kosong. Lepas tu 4. Okay, and then samalah dapat negatif 2 dengan 2. Okay, itu maksudnya pintasan X dia lah. Graf dia akan melanggar pada X. Kemudian kita lihat kat sini, graf dia adalah berbentuk kuadratik dan kuadratik dia adalah negatif. Maksudnya masam. Okay, dia akan jadi masam. Okay, lepas tu kita tengok lagi. Pintasan Y dia, okay, pintasan Y dia adalah 4. Tapi punca kuasa 4. Okay, punca kuasa 4. So punca kuasa 4 dapat apa?
Dapat 2. So petas Y dia dekat sini 2. So graf dia akan jadi macam ni. Masam langgar pada X negatif 2 dengan 2. Lepas tu langgar pada Y sama dengan 2. Itu graf dia. So ini Y sama dengan sud 4 tolak X squared. Kalau tak yakin, try tengok Desmos. Okay, punca kuasa. Alamak, punca kuasa tu macam ni. Oh ni. Punca kuasa 4 tolak X. 4 tolak X squared. Sekejap. Kalau 9, dia jadilah 3 kan? Sebab dia punca kuasa 9. Dia jadi macam tu lah. Okay, so ini. Tapi kalau graf dia positif, dia akan jadi senyum. Macam ni. Tapi dia tak ada pitasan X. Okay. Alright, so ni graf dia. And then, apa? Ini kalau tak reti lakar tak apa, kita terus buat lah. Okay, so kita tengok syarat dia. Apa syarat dia tadi? Sekejap Continuity ni dia susah yang ni. Interval ni memang sangat susah sebab memang susah gila nak faham. Tapi yang ni yes, yang ni senang. Okay, so kita tengok balik yang ni. Kita tengok syarat yang ke 2 kot. Syarat yang kedua. Kita tengok dulu syarat yang kedua. Okay, kalau tak ada tilakar graf, kita tengok syarat yang kedua. Limit X yang menghadapi A ni. Okay, A dia nilai dia berapa? Negatif 2 kan? So, kita ambil limit X yang menuju kepada negatif 2. Okay. So, untuk ni 4 tolak X squared. So, apa jawapan dia? Ini negatif 2 positif. Negatif 2 yang menghadapi ke kanan. 4 tolak berapa? 4 tolak 4 dapat? Kosong sebab negatif 2 ni gantikan dalam X ni dia akan dapat 4. So 4 tolak 4 dapat kosong. Okay, so ni limit yang ni. Kalau kita tengok syarat dia, A dia adalah negatif 2. Lepas tu dia mestilah plus. Plus tu maksudnya menunjukkan bahawa daripada sini A, ni A kan. Dia daripada kanan lah. Dia daripada kanan menghadap ke kiri. So kita buatlah macam tu. So jawapan ni kosong. Kemudian kita cari lagi limit yang B pula. Okay, B dia adalah 2. Okay, B dia adalah 2. Di mana 2 ni akan jadi kuasa negatif lah. Sebab kita menghadap daripada kiri menghadap kepada B. So daripada kiri ke kanan. Okay, so still sama. 4 tolak X squared. So gantikan 2 ni ke dalam X. So 2 kuasa 2 dapat 4. 4 tolak 4 dapat kosong. Okay. And then kat sini kita tengok. Kita tengok kat sini. Apa lagi formula dekat sini dia bagi? Okay. Limit X yang menuju kepada A adalah sama dengan FA. Okay. FA dia. Okay, ni kita nak buat 2 bahagian Kita buat 2 bahagian. Ni letak sini, ni letak sinilah. Ini letak tengah. Okay. Kita buat 2 bahagian. So ni A dia. A sama dengan negatif 2. B sama dengan 2. So FA maksudnya F negatif 2 lah. Kan? F negatif 2 berapa nilai dia? Cuba gantikan X ni, function ni, Fx ni
sorry, fx tu gantikanlah dengan x tu sama dengan negatif 2. Sama je lah macam tadi. 4 tolak negatif 2 kuasa 2 dapat 4 tolak 4 lah, kosong. Sama tak? Okay. Lepas tu yang ni, B dia sama juga. Tengok formula dia. Limit X yang menuju kepada B sama dengan FB. Okay, so FB dia adalah F2. Okay, F2 adalah punca kuasa 4 tolak 2 kuasa 2. So, sama juga 4 tolak 4 dapat kosong. Jadi, apabila yang ni kita cakap FA sama dengan limit X menuju kepada A yang positif sama dengan kosong. Dan yang ini sama dengan kosong, tak sama. Okay, lepas tu yang ni FB sama dengan limit X yang menuju kepada B yang negatif adalah sama. Maka syarat yang kedua ni menepati. Okay, syarat yang kedua tu menepati. Sebab kedua-duanya betul lah. Okay, kosong sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong. Jadi apa ayat yang kita boleh buat? Okay, ayat yang kita boleh buat adalah F is continuous. Ni kita kena buat ayat tau sebab kita kena prove. F is continuous from the left. Daripada kiri. From the left of 2. Kalau negatif macam ni negatif from the left. Tapi kalau kita nak start dengan A, kita cakap lah from the right. From the right kat sini kan. From the right of negatif 2. Yang ni. Maksudnya F function ni adalah bersambung daripada negatif 2 daripada belah kanan. Dia sangat-sangat bersambung daripada belah kanan untuk negatif 2. Sangat-sangat bersambung. Kita juga boleh cakap F is continuous from the apa? From the left of 2. 2 tu menunjukkan bahawa B lah, okay, daripada B yang belah kanan. Dia bersambung. Dia tak ada putus-putus. Melainkan, contoh, ada satu soalan di mana bila kita ganti tau, kita tak lakar tau, kita tak nampak gambaran dia. Contohnya kita tak nak lakar. Ini kita terus buat jalan kerja. Kita cakap, okay, yang first kosong sama dengan kosong. Tiba-tiba yang ni kosong sama dengan 1. Tak sama. Adakah dia continuous? Okay. Macam mana kita nak bagi tahu ayat dia? Kita cuma boleh cakap bahawa yang belah kiri yang belah A sahaja yang continuous. Okay, ini sahaja yang continuous. Tapi kita boleh juga cakap yang ini not continuous. Kita ada 2 ayat. Contoh, kalau tiba-tiba kosong sama dengan 1. Tak, kita tak boleh cakap dua-dua tak continuous. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena cakap yang belah sini continuous, yang belah sini tak continuous. Ataupun yang belah sana continuous, yang sana tak continuous. Kita kena bagi tahu. Kalau dua-dua tak sama, belah kiri dengan belah kanan tak sama, contohnya yang ni tak sama dengan yang ni pun tak sama dengan yang ni. So kita boleh cakap lah, F is not continuous from the upper of upper, and then kita bagi tahu F is not continuous from upper. Kita just buat 2 ayat. Kalau nak gabungkan jadi 1 ayat pun boleh. Okay, F is continuous from the right of negative 2 and from the left of 2. Kita boleh gabungkan ayat tu. Tak ada masalah. Ataupun kita boleh bagi tahu ayat yang lain yang lebih cantik lah. F is continuous in the interval. Negatif 2, 2. Ini kita boleh buat satu kesimpulan rasmi. Sebab apa? Sebab kita cakap dua-dua tu continuous, maka
F ni adalah continuous dalam interval negatif 2, 2. Itu je. So continuous ni yang paling famous lah soalan dia, bukan ni Ni tak famous. Yang famous example 17. Okay. Example 17 ni sangat famous. So yang ni kena try lah, tengok lagi latihan yang ada. So kita ada masa lagi sikit. Kita buat latihan sikit lah. Boleh tak? Okay, sekejap nak cari soalan. Sini memang hujan juga sini. Sekejap nak cari soalan. Tak apalah, kita pakai soalan yang lama lah. Continuity. Banyak soalan kat sini. Okay. Kita try ambil soalan yang senang dulu. Kita ambil soalan ini. Ini soalan saja je. Yang ni nanti kita tambah sikit lah dekat notes tu. Okay. Ini contoh soalan. Okay, kita buatlah example soalan lain lah. Practice sikit. Practice 1. Okay, ni soalan 1 lah. Kita anggap. Okay, so kita ada satu function dan function ni terbahagi kepada 2 graf. Okay, kita ada graf 3x tolak 1 dengan graf 2x tambah 5. Kemudian kita kena cari, determine bahawa limit f(x) to exist. Di mana x tu menuju kepada kosong. Macam mana kita nak tentukan limit dia wujud? Limit kiri x kosong daripada kiri fx mestilah sama dengan limit x kosong yang belah kanan. Itu sahaja. Kita nak menunjukkan bahawa dia wujud ataupun tidak. Okey, so kita buat. Okay, ni persamaan 1, persamaan 2, ni persamaan 3. Okey, ingat kalau kurang daripada kosong, maksudnya kosong daripada kiri. Kalau x sama dengan kosong, maksudnya f kosong. Kalau x lebih daripada kosong, maksudnya kosong kanan. Tu kita kena ingat. Okay, kemudian kita masukkanlah ikut function yang dia dah senaraikan. So kita letak limit x menuju x kosong negatif. Untuk function 3x tolak 1, apakah jawapan dia? Okay, 3 kali kosong, kosong. Tolak 1, negatif 1. Okay. Kemudian limit x kosong positif. Untuk function yang belah kanan, kita ambil function yang ketiga ni lah. 2x tambah 5. Okay, so 2x tambah 5. Okay, kita try gantikan 2 kali kosong, kosong tambah 5, 5. Okay, so kita boleh cakap kat sini limit dia tak wujud. Okay. Limit x menuju kosong fx not exist. Itu sahaja. Dah. Okay. Kalau yang sorry, tak dengar suara. Apa tadi? Ini. Okay. Yang ni kita tak dapat buktikan lah sebabnya dia tak wujud. Dia not continuous lah. Automatic not continuous. Sebab ingat syarat dia kalau continuous apa? Dia mestilah wujud. Dia mesti wujud. Kalau dia tak wujud, automatic dia not continuous. So kita boleh cakap limit fx not exist, maka f is not continuous. Kita boleh sambung kat situ. Itulah kita cakap, kita belajar limit dengan continuity. Ini kita belajar limit
Lepas tu kita sambung sikit dengan continuity. Kita boleh gabungkan. Okay, nak cek jawapan? Sekejap kita cek jawapan. F is not continuous at 0 because negatif 1 tak sama dengan 5. Ini jawapan yang lengkap lah. Tapi kalau tak nak buat ayat macam ni pun tak apa. Asalkan kita cakap limit x kosong tak exist, maka x tu tak continuous. At 0. At 0 lah. Kena tambah sikit. Itu saja. Nampak tak dia punya soalan dia? Itulah bentuk-bentuk soalan dia. Ini buku-buku yang ini buku dia mana? Okey, ini buku daripada pre-calculus lah, STPM punya buku. Okey, so dia orang punya buku memang nampak detail sikit lah. Okey, sekejap nak tengok lagi mana soalan yang susah. Okey, itu contoh soalan continuity. Yang ni pun sama Yang ni pun boleh buat. Nak try ke? Okey, kita ambil soalan ni. Ada lagi satu soalan untuk interval Kita ambil interval ni soalan. Okey, lepas tu interval ni soalan mana interval? Ni. Interval ni soalan. Dan yang ni. Ni nampak susah sikit kan? Okay. Kita try buat yang ni pula. Mana tadi? Oh, bawah. Sekejap Okay, yang ni kita ada 3 pula function dalam satu graf. Tapi ingat, kat sini dia ada syarat-syarat dia. Ni dia tak payah sketch tau, dia suruh buat je terus. Okay, 0 sampai, tak sampai 2 lah. 0 sampai hampir 2. So kita boleh cakap bahawa graf dia kat sini. Kemudian 2 sampai tak sampai 3. Antara 2 hampir dengan 3, graf yang ini. Kemudian 3 hampir dengan 5. So kita boleh cakap yang ni 0, 1, dot, 2 lah. Okay, yang ni 2, 3. Okay, dot, 3. Lepas tu yang ni 3, 4, dot, 5. Okay. Kemudian, kat sini dia cakap determine whether f is continuous at 2. Maksudnya x sama dengan 2 ataupun x sama dengan 3. Dia ada 2 panjang jalan kerja dia. So macam mana kita nak buat? Kita kena try cari limit tu wujud ataupun tidak. Okay, so limit x sama dengan 2. X sama dengan 2 pula. Limit x menuju 2. So daripada kiri kanan limit yang kiri. So limit yang kanan. Okay, so function dia je nak kena ambil yang betul. Kalau 2 kiri ni kita ambil function yang mana? Kalau yang ni 2 negatif, maksudnya apa? Right hand. Left. Left kat mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Atas sekali ambil function atas sekali. Jangan salah. Kadang-kadang kita terambil yang 2 ni. So hati-hati So sini x tolak 2. Okay, kita ambil function itu. Okay, yang ni function ni nak ambil function yang mana? Okay. Yang ni dia cakap 2 plus, maksudnya 2.1. Yang mana? Ambil yang tengah. Okay, nak kena pilih pun kena pilih yang betul. 1/2x. Okay. Baru kita boleh jawab. Okay, kita gantikan x tu dengan 2. Sama juga yang ni, kita gantikan x tu dengan 2. So buat satu-satu. 2 kali dengan 2 tolak 2 dapat 0. So jawapan dia 0. Okay, yang ni 1 tolak dengan 1/2 kali 2. Potong-potong.
1 tolak 1, kosong. Adakah dia sama? Okey, kita check lagi sikit. Ingat continuous ni dia ada lagi sikit. Kita kena check F2 pula. Kita kena check F2. F2 tu maksud dia X tu betul-betul pada 2. Itu maksudnya F2. Okey. Pada X sama dengan 2 kat mana? Function mana? Atas sekali dia tak sampai 2. Sebab dia ada simbol sama dengan kat sini. Okay, so kita ambil function yang kedua, sama je lah dengan function yang ni kan. So jawapan dia sama. So 1 tolak dengan 1/2 kali 2 sama dengan kosong. Okay. So tiga-tiga jawapan ni sama, maksudnya apa? Yes. F is continuous at X sama dengan 2. Macam tu pun boleh. Settle untuk yang ni. Lepas tu kena buat 3 pula. Boleh faham tak cara jawab dia? Jadi kita kena praktis lah macam ni. Praktis saja-saja. Sebab yang ni jangan risau, yang ni kita akan tambah sikit lah, top up dalam notes nanti. Okay. Buat benda yang sama. 3 minus limit X 3 plus. Okay. Pilih function. Okay, ambil yang function yang kedua. Okay, bagus. Okay, function yang ketiga. Okay. So sekarang kita buat apa? Kita gantikan sahaja X tu dengan 3. So kita dapat 1 tolak dengan 1/2 darab 3. Kita dapat, tekan kalkulator sekejap. 1 tolak 1/2 darab dengan 3. Kita dapat negatif 1/2. Okay, yang ni. Okay, 1/2 darab dengan 3 dapat 3/2 tolak 2. Okay, 1/2 kali 3 tolak 2 dapat negatif 1/2. Okay, nampak macam continuity kan? Tapi kita kena check lagi. F3. Kadang-kadang dia tak lain, kadang-kadang dia sama. So kena check lah. Ambil yang ketiga punya sebab dia ada tanda sama kat sini. So 1/2 kali 3 tolak 2 sama je. Jawapan dia adalah negatif 1/2. So kita boleh cakap F is continuous at trigger. Macam tu lah. Ataupun nak gabungkan dua-dua ayat pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita check jawapan. Betul. So itu berkenaan dengan continuity yang biasa. Continuity yang biasa. Sekarang kita boleh sambung tak? Boleh sambung lagi tak? Okay. Okay, sekarang kita sambung kepada interval pula. Interval ni dia macam-macam, kadang-kadang proof, kadang-kadang tidak. Okay, macam mana kita nak tahu dia interval ataupun tidak? Dia akan cakap from the left, from the right ataupun bukan kedua-duanya. Dia akan cakap from the mana lah. Ada lagi tak soalan yang macam tu? Tak ada kot. Tu je lah yang interval. Okay, so kita try. Kita besarkan sikit. Soalan 3. Show that F is discontinuous at 0. Dia dah cakap dah, dia tak continuous. So macam mana nak buktikan? Okay, macam tadi lah. Kita try. Buat benda sama. Pada X sama dengan kosong. Ingat dia dah cakap dah. At 0. Maksudnya X sama dengan X menuju kepada kosong. Negatif tu dan positif dia lah.
buat benda yang sama je. Okay, lepas tu pilih function. Okay, yang pertama ni function dia pilih. Okay, ambil yang atas sebab dia tak akan sampai dengan kosong. Okay, so 2 tolak x squared. Okay, function yang ni, ambil function yang mana? Ambil yang bawah sebab dia ada tanda sama. 2 tolak x. Okay, squared. Okay, gantilah macam biasa. Okay, 2 tolak kosong. Dapat? Okay, kosong. 2 Okay. 2 tolak kosong tolak 2 squared. Okay, dapat negatif 2. Adakah limit ni wujud? Okay, so kita buat lagi sikit. F kosong. F kosong adalah yang sama macam ni. F kosong. Ambil yang sama lah. Okay, so kita dapat negatif 2. So kita cakap bahawa limit x kosong not exist, sorry, fx not exist, so f is not continuous at 0. Macam itulah something. Itu satu. Itu soalan yang pertama ni. Soalan ini. Okay. So kita dapatlah. Ini faham Sama macam tadi kan? Cumanya yang kedua ni dah masuk kepada interval. Hence, seterusnya. Determine whether f is continuous from the left, from the right, or neither at 0. Yang ni tak apa. Yang ni kita dah nampak dah. Kalau kita buat f kosong. F kosong ni sama dengan siapa? Yang belah kanan kan? Jadi maksudnya yang mana? F is continuous from the left ke ataupun F is continuous from the right? Ataupun kedua-duanya bukan? Dia ada continuous tapi hanya pada belah kanan sahaja. Okay, so kita try tulis balik kat sini. F kosong sama dengan limit x menuju kepada kosong plus sama fx sama dengan negatif 2. Okay, and then kita buat huraian. Kita buat huraian. F is continuous from the right. From the right at 0. Ikutlah kalau 0 to plus, maksudnya from the right lah. Okay, sebab tu kena tahu kalau kuasa positif tu daripada tangan kanan. Kuasa daripada negatif tu daripada tangan kiri. Itu sahaja. Okay, ini kita melibatkan continuous sebelah pihak sahaja. Okay, itu kita panggil interval. Okay, boleh sambung lagi? Lagi 5 minit je. Okay. Lepas tu esok kan? Esok sambung chapter 2. Dah nak habis pada masa trigo dah masuk trigo. Trigonometry syncostat. Okay, so baru belajar yang basic Okay. Sempatlah. Okay, tak apa. Yang ini kita baca dulu soalan. The function f is defined by dia bagi function ni, kemudian dia bagi pemalar k. Okay, pasal apa? Given, ini keyword dia. Ini ni kita suka. Given that limit x sama dengan 1 x menuju 1 adalah exist. Apa maksud kat sini? Okay. Okay. Kalau wujud maksudnya apa? Okay, apa yang sama? Okay, dua-dua belah. Kiri dengan kanan. Okay, so limit kiri dengan kanan kita kena try
cari balik. Okay, pilih function. Okay. Okay, betul. So, ini kita tulis 1 tambah KX squared. Okay, atau kira lah macam biasa. Gantikan je X tu dengan 1. Jangan tertipu ni 1 dia positif. Sebab tu kita gantikan 2 tolak 1 over 3 tambah 1. So 2 tolak 1. Okay, 1/4. Okay, yang ni buat je macam biasa. 1 tambah K kali dengan 1 kuasa 2. So K darab 1 kuasa 2 dapat K kan. So dapat 1 tambah K je lah. Cari nilai K. So kita buatlah kiri sama dengan kanan. So 1/4 sama dengan 1 tambah K. Cari nilai K. Okey, negatif 3/4 So 1/4 tolak 1 dapat negatif 3/4. Okey, 6. Siap soalan yang pertama. Okey. Kemudian hence determine whether f is continuous at 1. Maksudnya limit dia x sama dengan 1 by using the value of k. Okey, yang ini macam mana nak buat? Okey. Bila dia cakap continuous, maksudnya kita kena tambah lagi sikit f1. Okey, f1. Okey, menggunakan nilai k tadi. Okey, so contohlah f1 ni dia kat mana? Function yang mana? Okey, yang nombor 2. Sebab dia sama dengan 1. So kita buatlah 1 tambah K itu kita gantilah dengan negatif 3/4. Tambah dengan negatif 3/4 kali dengan 1 kuasa 2. Sebab X tu kan nilai dia 1. Okey, so kita gantilah dengan kalkulator. Kira 1 tambah negatif 3/4. Negatif 3/4. Okey, kali dengan 1 kuasa 2. Dapat 1/4. Dapat tekan betul-betul. N dapat N. Okay, so kita try lagi sikit. X yang menuju 1 plus ni, kita try 1 tambah K ni kan, yang ni. Okay, so kita try lah apa ni. 1 tambah dengan inilah negatif 3/4 X squared ni, kita try dapatkan jawapan 1 tambah dengan 1 tambah dengan 1 tambah dengan negatif 3/4 1 squared. So dia dapat sama juga jawapan 1/4. Dan limit X yang negatif tu, jawapan dia adalah 1/4 juga. Okey, maka kita boleh cakap kat sini F1 sama dengan limit X menuju 1 negatif Fx sama dengan limit X menuju 1 positif Fx sama dengan 1/4. Maka kita boleh cakap
F is continuous at sama dengan 1. Okay, boleh faham Itu saja. Nanti kalau dapat latih apa-apa, nanti mesti dapat yang lebih kurang macam ni lah. Ataupun yang kalau susah pun paling-paling dia bagi yang macam ni. Okey. Yang nombor 4 tu dia sebenarnya dah masuk kepada differentiate punya cara continuity. Differentiate punya continuity tu dia guna cara yang prinsip pertama tu. Ingat tak yang kau buat formula apa ni delta tu kan? Terbitan pertama. Itulah terbitan pertama tu, prinsip pertama. Kita panggil dia prinsip first principle ataupun dalam Melayu prinsip pertama. Yang tu cara tu memang tak pernah ada dalam buku teks. Yang tu kena belajar daripada Google sebab dalam tu dalam silibus lah, dalam proforma memang tak ada. Jadi kena cari sendirilah. Google. Lepas tu kena belajar sendiri. Tapi kalau nanti dah masuk chapter 2 esok, kita akan belajar lagi lah macam mana nak guna first principle. Sebab chapter 2 ni kita ada banyak cara. Sekejap nak tanya. Sebelum tu nak tanya dulu. Chapter 2 Okay, first principle memang belajar dekat kelas guna formula ni ke? Okay, so sama tak ada yang lain Okay, sebab ada universiti lain dia guna formula yang sekolah punya. Sebab dia ada dua formula yang berbeza. Tapi jawapan dia sama. Itu yang risau tu. Sebab yelah, ni kan calculus kan. Calculus memang guna formula ni. Okay lah. So esok nanti kita tengok yang macam ni Okay, itu saja. Alright, terima kasih. Nanti pukul 11 dah update dah. Boleh download balik pukul 11 Alright.